Tapi ada kat satu simpang tu aku perasan ada macam benda mengintai tau. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Jadi pada malam ni FJ dalam perjalanan untuk menuju ke Lebuh Raya Pantai Barat. Seperti yang korang tengok pada episod yang sebelum ni, FJ nak cuba jalan ni. Dan sekarang ni FJ berada di Tol Cangkat Jering. Baru saja keluar daripada Tol Cangkat Jering. FJ melalui Lebuh Raya Plus tadi. Dan sekarang ni FJ akan cubalah untuk melalui daripada Tol Cangkat Jering ini menuju ke Tol Beruas terlebih dahulu. Kemudian daripada Tol Beruas itu barulah FJ masuk ke Lebuh Raya Pantai Barat menuju ke Negeri Selangor. Jadi FJ tak pasti lagi sama ada keadaan jalan ini seperti apa. Kalau tengok daripada sempang jalan depan FJ ni, FJ tengok banyak lagi kenderaan yang melalui jalan ini. Dan FJ sendiri pun dah lama tak menggunakan jalan ni. Last sekali pada tahun 2014. Itu pun pada waktu siang. FJ ada kursus dekat Pulau Pangkor. Kemudian FJ balik mengikut jalan ni lah, ikut Pantai Remis dan sebagainya menuju ke Parit Buntah. Jadi pada malam ini sekarang dah pukul 12.55 minit malam. Sekejap FJ tunjuk kat korang. Hari ni FJ dekatkan kamera dekat cermin. Jadi FJ tak boleh nak bergerak sangat kamera ni, tak nak bagi dia jatuh. Okay, sekarang dah pukul 12.55 minit tengah malam. Jadi sekarang ni FJ akan bergerak menuju ke Tol Beruas. Kalau ikutkan maps ni sejauh 45 km dan mengambil masa 49 minit. Okay, jom kita tengok jalan di hadapan. Okay, baik. Sekarang di hadapan FJ ni adalah sempang untuk kita menuju ke Tol Beruas lah, masuk ke Lebuh Raya Pantai Barat. Sebelah kanan ni, okey, ni adalah jalan lama untuk kita menuju ke Lumut. Sebelah kiri akan menuju ke Taiping lah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama berjalan menuju ke Lebuh Raya Pantai Barat. Kita lalu jalan dalam dulu. Okey. Okey, kalau tak seperti yang korang tengok dalam video ni, kat depan ni dia ada, depan ni kau nampak tak hitam putih ni, tepi jalan dia ni. Inilah Lebuh Raya yang sepatutnya dia tembus kat sini. Tapi jalan ni tak 100% siap. Dia sampai Beruas je terlebih dahulu. Tak tahu bila dia nak siap. Jadi FJ kena redah. Nak masuk ke Lebuh Raya Pantai Barat, FJ kena masuk ke ni lah, daripada Tol Beruas. Okay, so sekarang ni kita mulakan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak jauh pun, lebih kurang 45 km, mengambil masa 48 minit. FJ tengok tadi banyak juga kenderaan yang melalui jalan ni. Jadi tak sure sama ada jalan ni banyak kereta ataupun tak. Tapi ni jalan dalam lah. Okay, baik. Sekarang ni FJ bawa kereta perlahan je, 70 km sejam. Dan FJ masih di awal perjalanan ni, masih nampak ada lagi kenderaan yang daripada arah belakang dan juga kenderaan daripada arah hadapan. FJ tak pasti, jarang sangat lalu jalan ni. Okay, terlampau jarang. Dan FJ pun tak sure apa yang ada di hadapan. Sekarang ni masih ada bangunan-bangunan, ada kampung-kampung kat sini ataupun taman-taman perumahan. Tapi di hadapan sana nanti kita tak tahu, sebab jarak perjalanan masih lagi panjang. Alhamdulillah. Okay, hidung FJ masalah sikit malam ni. Okay, masalah sikit.
Dia tersumbat. Tapi kalau AJ nak makan ubat, nanti jadi mengantuk. So kena tahan sikit lah. Burger lah. Okay, ada kedai burger belah kiri. Kita masih di kawasan kampung lah. Dia tak nak ulang panjang. Kita jalan dulu. Boleh minum. Selalu lori lah banyak. Okey, jalan ni pun jalan utama sebenarnya, kan? Jalan utama yang menghubungkan di antara belah-belah Lumut sana ke arah Taiping. Sorry lah kalau ini punya suara macam tak apa-apa ni sangat, sebab memang tekak sakit, hidung pun sumbat. Tak apa-apa nak ni sangat, sebab malam ni sejuk. Jadi tekak apa, sakit, hidung sumbat. Kita go on je lah. Baik je tak ada masa, hari lain tak ada. Kan aku buka lampu tinggi kan, orang daripada depan silau pula. Dia boleh laras ni lampu dia ni, bagi tinggi. Tapi nanti leceh lah nak apa, nak turunkan pula lampu tu. Okay, kita masih berada di dalam kawasan kampung. Okay, malam ni FJ ditemani seperti biasa lah, ahli biasa dalam video sebelum-sebelum ni yang FJ buat, iaitu member duduk sebelah dan juga Jijan duduk di bahagian belakang. Kami bertiga sahaja malam ni. Okay. Dan kalau ada apa-apa benda yang pelik-pelik kan, member akan respon lah. InsyaAllah tak ada apa-apa kot. Okay, ada motosikal di hadapan. Satu motosikal pakai helmet. Selalunya kebiasaan orang pakai helmet ni bukan orang kampung lah. Okay, ada kereta juga daripada arah hadapan. Sekarang dah pukul 1 tengah malam AJ ingat jalan ni tak ada orang lalu, tapi nampak seperti banyak kenderaan lalu. Jalan ni tak ada cerita apa-apa. Jalan ni ada satu kisah lah aku jumpa tadi. Sekejap lagi aku cerita bila dah tengah-tengah. Sekarang ni awal lagi, dah 20 km lagi. Tengah-tengah jalan aku cerita. Kecil. Ha? Jalan kecil. Tapi yelah, tak tahulah nak kata. Kalau tengok daripada suasana tu macam rare jugalah kan. Tapi kalau dia jadi kereta banyak lalu, jadi macam tak apa-apa nak ni sangat lah. Tak apa-apa nak macam bahaya sangat, pasal ada kenderaan lalu apa semua. Okay, sekarang kita masuk kawasan Kelapa Sawit. Okay, kita masuk kawasan Kelapa Sawit. Kiri dan kanan jalan ini adalah Kelapa Sawit. Tinggikan lampu sikit. Dan kami punya penglihatan ni agak terbatas juga, pasal macam berkabut sikit. Tapi tak berkabut teruk, cumanya dia jadi macam kami punya pandangan ni tak apa nak jauh sangat. Dia dekat je. Jalan dia macam jalan kering je. Lebih kurang kot. Okay, tapi ni semua kelapa sawit. Selekor semua kacau. Tapi aku tak sure, pasal aku rasa macam aku tak pernah lalu waktu malam, jadi aku tak pastilah kereta banyak ke tak. Tapi kalau tengok daripada macam Google Map kan, macam
rare sikit lah. Tapi dia kelapa sawit, hutan apa semua. So kita jalan malam ni, baru kita tahu rupanya dalam pukul 1 macam ni masih lagi ada kenderaan yang melalui. Lori, motosikal, apa tu, kereta. Jadi macam tak agak terpencil lah. Walaupun jalan ni suasana dia macam creepy, tapi dah banyak kenderaan, kita tak rasa seram sangat lah kalau nak lalu. Okay, Terung. Okay, kita dah sampai kawasan Terung. Daerah rasanya Terung ni, kita dah sampai daerah Terung. Jadi mungkin kat sini pekan dia, ada lampu jalan. Okay, kat depan ni ada roadblock. Berhenti pemeriksaan polis. Rela jaga. Okay, rela jaga. Dan juga okay, pemeriksaan polis. Okay, dia tak tahan lah, cuma jalan saja. Kalau dia tahan, kita berhenti lah. Dia selalu tempat-tempat kawasan macam ni memang akan ada polis jagalah. Sebab ini adalah kawasan yang kita nak pergi lumut, iaitu kawasan perairan. Kadang-kadang memang diorang buat tempat macam ni untuk mengelakkan apa, penyeludupan dan sebagainya. Jadi diorang, kalau biasanya lalu memang ada lah. Kalau belah-belah Kelantan tu semua ada juga, dekat sepadan dengan Thailand kan. Diorang tak nak berlaku penyeludupan lah. Kebiasaannya malam-malam. Okay, so FJ rasa ini adalah dekat Pekan Terung lah kot. Ada kedai makan ke? Tadi kita orang daripada R&R Plus tadi, kedai makan semua dah tutup dah. Memang tak ada apa yang boleh dibeli, kecuali beli daripada mesin air je lah. Tapi sekarang kami lalu dekat kawasan ni, ada kedai makan yang masih dibuka lagi. Kedai burger dan sebagainya. Okay, so jalan ni okey lah, boleh lalu lah waktu malam. Jadi nanti kita tengok lagi ke depan. Baki 35 km. Terlanggar tu stres lah. Jahanam ni. Okay, sampai sini agak jarang dah kereta nak jumpa. Dekat atas jalan ni hanya kereta kami saja yang jalan, yang masih ada di atas jalan. Tak ada dah kenderaan lain. So, guna lampu tinggi. Kawasan rumah lagi lah, tepi-tepi ni. Okay, sekarang ni depan ni kelapa sawit balik. Kita masuk kawasan kelapa sawit, kiri dan kanan. Alright, tak ada kenderaan. Aku rasa macam penglihatan aku kat terbatas. Dia jadi macam tiba-tiba dia selekor. Sama lah. Dia jadi macam patut kita nampak jauh pandangan tu, tapi dia jadi pendek. Jadi kalau korang lalu dekat sini, korang kena hati-hati sikit pasal jarak penglihatan untuk kita nampak ke hadapan tu agak short. Dia tak panjang.
Selalu macam AJ bawa kereta, selalunya macam kalau jalan tu clear lah, pemandangan tu clear, AJ akan nampak sejauh mata memandang di hadapan jalan tu. Tapi yang ni memang apa ni, kurang lah, kurang. Okay, dah tak ada kenderaan lah yang melalui sekarang ni. Hanya kereta kami saja. Masa awal-awal masuk dekat jalan ni tadi memang banyak kenderaan yang melalui. Tapi sekarang tinggal kereta kami saja yang ada dekat ni. Belakang tak ada kereta, depan pun tidak ada kenderaan lah. Jadi kita pelan-pelan je lah jalan. Jadi laju. Bahaya lah. Seleko betul bukit kan. Bawa dia dari relax. Okay, depan ni ada lori. Dia main lampu pasal ni. Aku punya lampu ni tinggi kot. Dia gendam sikit, leceh sikit. Tapi kalau letak balas tu tak nampak. Okay, baru ada satu lori saja yang kami jumpa setelah kami masuk dekat jalan ni lebih kurang 25 km. Okay, ada satu lagi lori. Kat sebelah kau. Lori ke kereta? Kereta. Okay, ada kenderaan lah. So inilah keadaan jalan dia. Depan tu kampung. Dia banyak kampung-kampung ni. Dia kata kampung ni, kampung apa depan? Sungai apa ke? Daripada utara kan. Dia jalan ni dekat. Okay. Pelabuhan Lumut lagi 69 km. Okay, sekarang kita masuk semula ke ladang kelapa sawit belah kanan. Belah kiri ni nampak macam hutan sikit. Dan sampai di kawasan air terjun. Okay, dah sampai kat kawasan air terjun. Okay, ada benda kat tengah ni. Anjing. Ada anjing kat tengah-tengah jalan. Tu lah, aku dah nampak warna hitam benda apa kat tengah-tengah jalan. Punya ada anjing. Sikit tegak dah pula. Okay, sekarang dah 1:13 minit tengah malam. So kita orang redah je lah. Warna biru. Dia ada lampu warna biru ni, so hati-hati. Ni kan polis punya Roblox ni. Alright. Sebelah kanan tu. Sebelah kanan ni. Tak tahu nampak macam kubur. Tak pasal aku nampak pokok. Jangan lagi sekejap. Okay, so sekarang kita masuk kembali jalan kelapa sawit kiri dan kanan. Okay, kalau korang nampak lah depan mata ni memang tak ada orang. Apa tu? Musang lah. Ada musang kat tengah jalan tadi. So FJ tinggikan lampu. FJ buka lampu paling tinggi. Dan kat sini tak ada nampak kawasan perumahan lah.
gelap gulita. Okay, depan tu ada lampu jalan semula, mungkin sampai kampung orang lagi. So kita buka lampu tinggi lah. Tinggi 26 kilometer. Ingat tadi macam banyak kenderaan lah lalu. Bila kami sampai sini tak ada banyak pun kenderaan. Jarang-jarang. Awal-awal jalan tadi banyak kenderaan. Mungkin ada taman ke apa, diorang pergi kan, diorang berhenti kat situ. Tapi bila masuk jalan ni nak ke menuju ke Lumut, dah tak banyak kenderaan lah pada waktu malam. Sangat jarang lah, sangat jarang. Okay, depan ni apa? Anjing. Dia ada anjing hitam belah kiri jalan. So ada kenderaan satu daripada arah hadapan. AJ, apa yang AJ nampak, AJ respon So korang jangan rasa annoying pula. Ini balik lampu. Right. Polis. Polis juga. Buka kita belah kanan tadi ada balai polis. Dia tengok terang lah keadaan balai polis tu. Dan dia tengok dalam dia pun macam buka pun semua, ada orang. Jadi macam kalau berlaku kecemasan ke apa tengah malam ni, bawa kenderaan, kereta rosak dan sebagainya, mungkin korang boleh call talian kecemasan ni untuk minta bantuan. Sebab kalau nak minta tolong pada orang, dia rasa orang tak keluar dah waktu malam macam ni. Jadi wujudnya balai polis yang kecil-kecil ni, dia sebenarnya bagus lah untuk tujuan keselamatan pengguna jalan raya yang menggunakan jalan ni. Right. Depan ada kereta. Dia tak turun lampu. Okey, kita tinggi lampu balik. Okey, kembali semula ke jalan Kelapa Sawit, kiri dan juga kanan. So jalan ni kalau tengok daripada pandangan FJ lah, pandangan FJ nak bawa keluarga, kalau ada anak kecil jangan bawa lah, bahaya. Okey. Dan jalan dia pun sebenarnya tak berapa elok. Dulu masa FJ lalu 2014, jalan ni memang macam ni lah keadaan dia, bergoyang-goyang. Dia tak berapa nak elok sangat. Dia macam apa, berlubang-lubang sikit. Bukan berlubang sikit, berlubang banyak. Okay. Betul-betul sangkut lagi kan. Apa, relax lagi sangkut-sangkut. Masa tak. Kalau tengok dalam map ni, dia banyak namakan sebagai sungai lah. Sungai. Dia tengok dekat dalam maps, dia tak namakan kampung, tapi dia namakan sungai. Banyak sungai. Okay, tapi ni ada motor. Nampak ni? Belah kanan. Dia tengah duduk main game. Serius lah? Tak nampak. Ui, lembu. Okay, hati-hati sikit. Ini kalau buat laju ni, kalau lembu melintas, langgar, tak ada insurans cover. Okay, kita masuk kembali ke ladang Kelapa Sawit.
juga lah kalau lembu-lembu ni bagi aku. Sekarang dah pukul 1.21 tengah malam. Okay. Sangat jaranglah kenderaan melalui jalan ini. Oh, ni hutan ni kiri kanan ni. Aku rasa ni hutan ke, tapi nampak ada kelapa sawit juga. Ni pokok pisang ke? Pokok kelapa. Pisang dia, pokok kelapa dia. Tadi macam masa mula-mula masuk tu banyak kereta kan. Aku cakap ni jalan ni banyak kereta kot. Tapi bila dah ni dah masuk bapak tak ada kereta langsung. Jadi kereta tu pergi mana? Dia jalan lain. Simpang kan, kenapa tak lampu putih ke, lampu apa yang oren macam tanda amaran lah, ataupun signboard besar tapi dia letak lampu warna biru. Pasti sebab papan tanda dia, orang tengok kan dalam video papan tanda dia. Bagus. Kadang-kadang macam kita tengok dalam pandangan kita ni nampak cantik, dalam kamera lagi nampak kabus kat cermin. Ni dah apa? Tak nampak lah. Alright, kita dah sampai kawasan apa ni, Kampung Sungai Rotan. Okay, sini adalah kawasan Kampung Sungai Rotan. Lagi 17 km. Awas kawasan banjir. Okay, 16 km lagi. Kiri.
Topaz Emas Sdn Bhd. Kilang apa? Belah kanan ni ada kilang besar, kilang Topaz. Tapi tak tahu dia proses apa benda. Topaz Emas. Besar lah kilang di atas bukit. Pas Kelapa sawit kot. jenama ni Eh? mati juga. Kelapa sawit lah. Besar gila kilang. Malam-malam tengok berasap ni. Maksudnya malam-malam pun orang kerja lah. Ui, tak nampak jalan. Ada line lagi dalam. Ada line lagi dalam ni. Hang pakai line apa? Yang mobile Ada line ni? 4G kan. Line mobile. Okay, member kata ada line telefon Johor Mobile 4G kat sini. AJ beli nombor Celcom. Sebab katakan apa, orang kata tak ada line sangat. AJ pun pakai Johor Mobile juga dengan Maxis. Tapi sekarang ni AJ pakai line Celcom lah untuk Max. Sebab tak nak lose connection kan. Okay, kelapa sawit balik. So kat depan ni apa dia ni? Batu Hampar. Ada bangkai tadi. Hah? Ada bangkai binatang tu. Ya. Aku tengok map kat bawah tadi. Batu Hampar. Terpencil juga lah kat sini. Okay, agak terpencil. Tak ada orang duk keluar rumah ke atau kedai makan ke apa ke, tak ada juga. Selalu macam kami lalu kawasan kampung lah. Kebiasaan dia bila kami lalu kawasan kampung dalam pukul 1 ke macam tu, kadang-kadang memang ada anak muda kampung kot duk lepak apa, kadang-kadang jalan naik motor. Tapi ini daripada yang permatian AJ tengok, AJ tak nampak lah ada orang duk lepak luar rumah ke apa, budak-budak muda tak ada. Ramai. Kedai-kedai pun tak ada. Last tadi masa balai polis tadi je yang macam meriah. Lepas tu depan ke depan ni ada rumah tapi macam orang dah tidur dah kot. Orang dah tak keluar dah. Apa teruk ni dalam macam kabus. dalam apa, dalam kamera nampak ke apa? Nanti tak nampak benda depan. Masalahnya dah buka wiper pun dia macam tak hilang. Okay, kita bawa pelan je 60, 70 ke 70. Sebab jalan ni dia berliku-liku. Jadi kalau korang nak bawa laju lah, kelajuan yang laju agak bahaya juga sebenarnya. Satu lagi kita takut ada lembu ke apa kat selekor. Okay. Lampu biru ni buat orang terkejut. Tu tak, tapi banyak kan. Aku rasa first time aku lalu jalan yang terpencil ada lampu warna biru ni. Aku rasa tempat lain tak ada pula dia orang letak lampu warna biru ni banyak-banyak. Mungkin tanda selekor tajam ke apa. Aku rasa lah dia letak tanda selekor tajam lah. Okay, kat depan ni ada papan tanda. Ke depan ialah Beruas, menuju ke Beruas. Ke kanan adalah menuju ke Pantai Remis. Okay, dua-dua jalan ni dia boleh bersambung lah. Bersambung ke untuk pergi ke Lumut. Okay, dua-dua jalan ni boleh pergi ke Lumut. Mana ke kanan ni Pantai Remis. Hah? Ke apa lah?
Okay, sekarang kita orang dalam kereta sebenarnya tengah bergabus. Biasalah waktu malam je ni, pukul 1, pukul 2 pagi ni memang bergabus teruk lah. Ada anjing. So dia ada anjing tengah tepi-tepi jalan tadi. So kita orang terpaksa bawa slow sikit lah. Dah lah dia tengok relax tu lah, tak lari je. Lama. Aku tengok kamera ni jadi tak nampak lah. Jadi tak cantik. Kita tengok macam tak nampak. Ni kalau kamera yang lama yang DJI tu lagi teruk lah. Malam pun dah teruk. Dengan pula bergabus lagi teruk lah. Kamera ni tak bergerak kan? Ke dia sengit ke apa? Kau tengok Jan, kalau dia sengit ke apa? Ha? Steady. Steady kan? Aku takut dia jadi berat. Dia goyang, shaky. Jadi dia sengit lagi. Aku tak letak dekat center dia punya screw. Okey, setelah lama kita melalui jalan ni, baru ada kenderaan daripada arah hadapan. Jadi terpaksa turunkan lampu sekejap. Daripada tadi tak ada. Ni kereta lah. Alright. Okay, kita tinggikan lampu balik. Dan jalan berkabus lah. So lebih kurang 10 km nak habis. Nak pergi ke Sempang ke Tol Berwas. AJ cerita lah kan. Kisah seram yang ada dekat sini, dia AJ baca tak ada secara macam banyak lah. Cuma ada satu cerita tu disampaikan oleh seorang perempuan di mana beliau ada kenduri kahwin dekat Sri Iskandar. So diorang ni daripada Taiping. Dia dengan suami dia lah. So anak dia dah gerak dulu pergi menuju ke arah Sri Iskandar tu dengan saudara mara. Pasal dia kata waktu tu dia kerja, jadi dia kena gerak lewat sikit dengan suami dia berdua pada waktu malam. Jadi setelah selesai daripada kerja tu, diorang pun bergeraklah menuju ke Sri Iskandar melalui jalan inilah. Jalan ini untuk menuju ke Sri Iskandar. Jadi apa yang diceritakan daripada yang disampaikan, yang dia baca tu lah. So dia kata waktu tengah jalan dekat jalan ni, diorang ternampak macam ada satu cahaya motosikal daripada arah belakang. Okay, diorang nampak macam satu cahaya motosikal daripada arah belakang. Tetapi apabila diorang macam perhatikan betul-betul, diorang nampak benda tu macam berbola api lah. Cumanya pada waktu kejadian tu, diorang buat senyap je. Diorang ignore je benda tu kan. Diorang ingat memang motosikal lah. Diam, masing-masing diam. Jadi sampailah ke Sempang. FJ kurang pasti Sempang apa, dekat jalan yang mana pun FJ kurang pasti. Sampai diorang masuk satu lagi jalan dalam. Okay, so kejadian di jalan, alah aku tak turun pula, sorry. Kejadian yang di jalan ni, cerita dia satu tu je yang FJ baca, yang FJ faham. Di mana beliau nampak macam berbola api lah. Berbola api daripada arah belakang. So yang bawa tu kalau tak silap, dia punya isteri dia yang bawa kereta waktu tu. Suami dia duduk sebelah. So suami dia pun nampak perkara yang sama lah. Dan dikatakan berbola api yang terbang daripada arah belakang, bukannya motosikal. Okay, itu adalah satu kisah. Kemudian apabila beliau masuk ke satu jalan dalam yang dikatakan, dan AJ rasa ni cerita betul pasal dia cerita tu macam melalui dia punya blog penulisan lah. Dia sampai ke Kampung Pepuyu. Sekali lagi beliau nampak macam ada benda merangkak keluar daripada semak samun yang macam hutan tu. Nampak macam ada benda keluar merangkak. Dan dia katakan nampak macam pakai baju kelawar. Dia katakan nampak macam pakai baju kelawar. Dan waktu kejadian yang kat Kampung Pepuyu tu, diorang dia diamkanlah kejadian tersebut. Dan apabila sampai dekat Sri Iskandar tu, barulah dia buka cerita kepada suami dia, tanya adakah suami dia pun nampak juga penampakan tersebut. Dan suami dia pun menyatakan bahawa suami dia pun nampak. Cumanya pada waktu kejadian mereka berdua diam, tak berkata apa-apa lah. Dan sampai ke Sri Iskandar itu. Okay, maksudnya kejadian ni berlaku yang MJ baca pada tahun 2014.
So pada tahun 2014 tu sebenarnya baru lagi lah juga, bukannya cerita yang agak lama, cerita yang agak baru. Dan kalau yang apa pengalaman FJ pada ketika 2014 tu, macam Maps ke ataupun Waze, tak pasti. Saya rasa waktu tu Waze mungkin belum ada lagi, cuma ada Maps. Maps pun macam belum matang, maksudnya aplikasi tu belum matang sepenuhnya. Macam zaman sekarang ni dia dah canggih lah, kita punya Maps kita gunakan ni dia canggih. Tapi pada waktu yang 2014 tu masih di awal-awal penggunaan orang gunakan Maps untuk sebagai navigasi lah. Jadi itu saja kisah yang disampaikan. Kisah lain yang saya ingat tidak ada, kecuali nanti bila dah sampai belah-belah utara Perak yang belah sana kan, yang tu adalah kisah sedikit. Yang ini hanya ini saja. Okay. So kalau korang ada pengalaman, okay, depan ni ada lembu. Lembu banyak ni kat tengah-tengah jalan. Jadi korang kena hati-hati, takut terlanggar lembu. Okay. Jadi kalau korang lah ada pengalaman, korang boleh share dekat ruangan komen. Sebab selalunya bila FJ release video di sesuatu jalan, memang orang akan ceritakan pengalaman sebenar diorang ketika melalui jalan yang FJ terokai ni lah. Barulah banyak cerita kan. Kalau sekarang ni yang FJ cari dekat internet, yang tu lah naik paling tinggi, paling atas pun. Tak ada cerita lain lah. Okay. So beginilah keadaan dia. Dari sudut logik tu, maybe mungkin motosikal, ataupun mungkin boleh jadi juga bola api yang terbang. Sebab kalau korang tengok dalam video, keadaan jalan kat sini macam agak terpencil jugalah, agak terpencil untuk dilalui. Okay. Tapi kalau tanya pandangan atau pendapat AJ, memang AJ kalau first kali AJ akan fikir secara kita logik manusia lah kan, AJ akan fikir motosikal. Sebab kenapa AJ cakap macam tu? Sebab setiap jalan seram yang AJ pergi, yang rare-rare apa semua, pasti akan ada penunggang motosikal yang melalui. Okay, sekarang kita dah sampai ke daerah Berwas. Okay, kita dah sampai ke daerah Berwas. So ni pekan Berwas AJ rasa. So AJ dah matikan lampu tinggi. Sekarang ni pun ada lampu jalan, ada perumahan di kawasan tepi-tepi lah. So, sebentar lagi kita akan habis, kita akan masuk ke jalan Lebuh Raya Pantai Barat. Okay. Nanti dah sampai kat penghujung jalan ni, dia akan berhenti kereta, buat ulasan sedikit. Kemudian kot member dia nak cakap ke dia tahu ke benda ke, kita nanti tanya dia. Okey, baik, kita dah sampai ke penghujung jalan lah, iaitu Tol Berwas. Habis dah 40 lebih kilometer, 45 kilometer daripada Tol Cangkat Jering tadi. So kita cari tempat berhenti sekejap, buat video penutup. Okay, seperti yang korang nampak, inilah Plaza Tol Berwas. Baru lagi ni, hijau lagi, macam baru cat. So kalau ada tempat berhenti, kita berhenti lah. Belah kanan kot tempat berhenti. Apa? Plus. Boleh ke aku cross ke kanan? Tak tahu, macam blok. Oh, tai lah. Selalu boleh dia buka tau, kalau sikit perut ke apa. Ish, padu lah. Okay, kita orang sampai dah, nak masuk Tol Berwas. Okay, ni dah Lebuh Raya Pantai Barat. Lawa tu. Baru hijau biru semua, menyala-nyala. Dia punya tersenggong macam kat mall tu. Tu dia orang dah naik dua tu, kiri kanan. Okay, kita berhenti je tepi jalan ni. Dia tak boleh cross ke tandas tadi je kan, nak pergi berhenti yang kat kawasan bangunan tandas dia tu. Tapi dia tak, dia tutup jalan tu. Selalu buka tau tempat-tempat macam ni lah. Okey, baik, kami baru sahaja selesai daripada melalui jalan daripada Tol Cangkat Jering menuju ke Tol Berwas ni lah, untuk kami masuk ke Lebuh Raya Pantai Barat. Dan sepanjang perjalanan tersebut tidak ada apa-apa sebarang kejadian-kejadian pelik lah yang berlaku. Walaupun jalan tersebut dia macam agak menyeramkan juga, tak nafikan keadaan jalan tu memang nampak menyeramkan. Bila sampai kelapa sawit tu kan, ada tempat yang bila dah pertengahan jalan tu, dia hutan tu, memang MJ rasa pun macam apa jalan ni kan, nak tembus sampai sini tu rasa macam
okey, harap jangan ada apa-apalah jump scare ke apa kan. Sebab dia kiri kanan yang tajam. So kalau ada jump scare korang masuk memang apa ni terbabas lah orang kata. Okey. Tapi tak ada apa-apa kejadian pelik-pelik yang berlaku. So sekarang ni kami dah sampai di penghujung jalan lah. Okay, sekarang pukul 1.44 minit malam. Kami nak teruskan lagi perjalanan menuju ke Selangor melalui Lebuh Raya Pantai Barat. Jadi AJ nak tanya member ada apa-apa ke tak ada benda? So far tadi memang tak ada rasa apa-apa yang kuat atau apa-apa yang pelik lah, yang try ganggu atau apa pun. Tapi ada kat satu simpang tu aku perasan ada macam benda mengintai tau. Tapi tak sure lah. Aku anggap macam benda tu macam binatang liar. Sebab tinggi dia macam tinggi rusa macam tu. Tapi memang aku nampak kepala dia terjonggol keluar macam mengintai macam tu. Tapi aku tak bagi tahu lah tadi sebab aku ingat macam binatang kan. So Belah kiri, belah kanan? Belah kanan, belah kau. Ya, aku tak perasan tak. Pasal aku ada nampak macam kubur. Tapi tak sure yang tu kubur atau benda just batu-batu tanda ke apa kan. Itu tak sure. So yang tu je lah yang aku nampak. Kalau untuk entiti apa-apa yang pelik-pelik, tak ada rasa apa-apa yang kuat pun. Tak ada rasa macam ni, tak ada lah. Biasa lah kot. Tak ada rasa gangguan apa-apa. Okay, itu saja. Okey, baik. Itu saja pengalaman yang dikongsikan oleh member yang duduk sebelah. Selalunya kalau benda pelik-pelik ke apa ke, dia memang akan dapat rasa dan akan dapat tahu lah. Tapi sepanjang kami melalui jalan tadi, FJ pun sendiri tak rasa apa-apa. Selalunya kalau macam ada benda kan, ada benda pelik ke apa, FJ sendiri akan rasa macam lain macam. Memang FJ sendiri akan rasa lain macam, FJ sendiri akan rasa seram sejuk. Lepas tu selalu FJ akan tanya kepada member lah akan perkara tersebut, benda apa sebenarnya kan. So tadi pun FJ lalu tu macam clear, tak ada apa-apa kan. InsyaAllah, Alhamdulillah lah. So sekarang ni kita teruskan lagi perjalanan. So korang jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan episod Lebuh Raya Pantai Barat yang seterusnya. Assalamualaikum. Tadi macam ada benda tu jalan. Ah, betul? Jan, ada benda jalan? Kiri kanan? Tak, betul-betul tengah. Betul? Betul-betul, sumpah. Aku langgar? Tak langgar, dia macam benda menyarak.